Jadi jaga-jaga kamu ni yang mengatakan dengan itu kita boleh menyebarkan, orang bukan Islam boleh menyebarkan Allah itu dan dia boleh pakai, anda berdosa. Anda berdosa, anda bertanggungjawab kepada pembohongan ini kerana tidak ada. Isu ini bukan isu agama. Dia dah beritahu dah, dia tidak buat keputusan ni atas ianya isu agama. Ia adalah isu pentadbiran yang mempertikaikan Perkeliling 1986 ataupun arahan 1986 KDN itu. Daripada awal dia jelas, ini bukan soal agama. Sebab dalam konteks kebimbangan, yang saya bimbang, Zaid bimbang, rakan-rakan di luar sana bimbang, dan saya tak menyalahkan kebimbangan mereka, ialah apakah benda ini boleh tersebar menjadi satu peluang untuk menimbulkan kekeliruan, untuk menimbulkan ketenteraman awam. Maka dia kata 11/4 telah menyatakan dengan jelas seorang yang bukan Islam dia berhak atas kebebasan agama dia untuk mengamal, tapi ada caveat, sekatan. Apa sekatan 4 tu? Dia tak boleh sebarkan. Tak boleh sebar tu makna negeri-negeri yang ada enactment di negeri masing-masing, apa dia? Enactment kawalan dan pengambangan agama lain dari Islam. Mana dia orang tak boleh nak bagi dakwah kepada orang Islam. Let alone nak menimbulkan kekeliruan dengan kalimah Allah ini. Dakwah pun tak boleh. Ada undang-undang dan kalau dia buat dia kena tahan. So, apa masalah? What is the problem now? Satu. Yang kedua, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, artikel 3, menaungi Islam itu dengan makna apa perkara yang boleh menimbulkan kebimbangan dalam maksud kebimbangan yang benar, boleh merosakkan Islam, disitulah kekuatan yang boleh diambil tindakan. Jadi yang ini yang Jill Island seorang ni, kerana dia hanya nak menafsirkan hak dia itu kepada dia, bukan dia nak cerita kepada orang supaya orang lain boleh buat kepada dia. So, mengapa yang sebagai seorang Muslim, Zack, saya bimbang, betul. Tapi biarlah kebimbangan saya itu berasas. Sedangkan ada dah undang-undang lain yang dan lebih penting pada undang-undang itu, orang yang duk kata Islam tercabar ni, amalan Islam dia macam mana? Dakwah dia macam mana? Memberikan contoh akhlak yang mulia serta meletakkan prinsip Islam yang besar, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau melainkan untuk membawa rahmat kepada alam ini. Yang mana rahmat Islam itu salah satunya ialah kepada bukan Islam, apa dia? La ikraha fid din, tidak ada paksaan kepada agama. Hal ni yang kita nak larang hak dia ni, kenapa? You see, itu isu dia sebenarnya. Jadi kebimbangan perlu ada. Saya setuju. Biar berasas. Tetapi saya ingatkan, paling jahat kebimbangan itu ialah fitnah, dusta, berbohong, membesar-besarkan perkara yang tidak ada, dan lebih penting, mengheret seluruh ummah kepada kebencian dan permusuhan dalam negara. Saya setuju, Doktor. Sebab bila kita lihat di komen-komen ini, masih ada lagi komen-komen yang dia menimbulkan persepsi fitnah jahat yang menuduh bukan-bukan pada kerajaan perpaduan pada hari ini. Tapi saya nak pulangkan semula. Saya nak tarik perhatian ni kepada penonton-penonton yang sedang menonton pada malam ini, bahawa sebenarnya satu ketika dahulu kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS, iaitu Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang, di mana dia pernah mengeluarkan di dalam satu kenyataan di Facebook beliau, melalui satu coretan minda Presiden PAS. Ini saudara-saudara kena ambil tahu. Dia cakap apa? Orang yang berpelajaran tinggi, orang yang paling bodoh, buta huruf, bahkan orang yang paling gila dan tidak siuman, serta tidak mempunyai akal langsung, tidak boleh dihalang dari menggunakan perkataan Allah. Baik. Ini siapa yang cakap? Siapa yang keluarkan kenyataan ini? Dan turut
siarkan kenyataan ini dalam satu stesen TV. Tidak silap saya di dalam Esra Awani yang membaca kenyataan Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang, yang mana dia seolah buat satu rumusan bahawa sesiapa pun boleh menggunakan perkataan Allah. Tuhan tu Allah. Sesiapa saja. Disebut orang bodoh boleh pakai, orang pandai boleh pakai, orang buta huruf boleh pakai, orang gila boleh pakai, orang tak siuman boleh pakai. Semua orang boleh pakai. Tetapi penyokong-penyokongnya hari ini menuduh kerajaan hari ini di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah melakukan satu perkara yang mana orang Islam ni ataupun orang bukan Islam ni boleh pula menggunakan perkataan Allah. Sedangkan kenyataan itu pada asalnya dikeluarkan oleh Presiden PAS itu sendiri. Jadi apa mungkin reaksi daripada Dr. Mujahid berkenaan tentang kenyataan ini? Saya Alhamdulillah Zack, sejak isu ini muncul 2008, termasuk saya ingat yang ramai komen-komen kononnya dia ni lebih pandai daripada kita. Dia pun tak lahir lagi masa tu rasanya. Iaitu sebelumnya juga kes Christian Herald. Satu tabloid Christian Herald daripada Katolik. Di dalamnya juga ada ketika salah satu artikelnya menyebut Allah. Dan dengan itu juga mereka telah didakwa dan dibawa ke mahkamah. Bermakna sejak 2008 ketika itu saya sebagai ahli parlimen sudah terlibat Zack di dalam usaha untuk berdialog. Dan rakan-rakan boleh baca buku saya, Berdialog dengan Gereja, satu travelog keamanan. Saya siap rakam lah, saya siap tulis segala usaha-usaha yang kita buat untuk memastikan dialog antara agama ini dapat digiatkan supaya cetusan peristiwa isu kalimah Allah ini telah kita ada dua kelompok, satu yang ekstrim membawa kepada kebencian dan ketidakpercayaan. Satu ekstrim lagi iaitu membawa kepada orang kata pahaman yang sangat liberal tanpa mengambil apa-apa tindakan untuk menjelaskan keadaan. Saya mengambil jalan tengah. Apa dia? Berdialog. So, yang mahkamah jalanlah. Tapi pada waktu yang sama, perkara yang lebih besar yang perlu kita ambil kita panggil serius, iaitu memastikan supaya hubungan antara kaum dan agama ini tidak terjejas. Baik. Ketika itu mungkin ramai yang komen anak-anak muda ni, dia pun budak lagi. Jangan lupa peristiwa ketika itu gereja dibakar. Waktu itu Presiden PAS telah melawat gereja. Kerana mesej PAS ketika itu, dan saya waktu itu adalah daripada PAS, AJK National PAS, bawa kedamaian. Jangan heret perkara ini kepada permusuhan. Saya ditugaskan untuk pergi ke gereja-gereja membawa mesej kedamaian Islam melalui dialog. Saya nak beritahu yang disebut tu betul lah. Itulah stand kita waktu itu. Kan? Itulah yang kita nyatakan dulu. Tetapi sekarang soalnya, dia ada dua segmen dalam hal kalimah Allah ni, Zack. Dan saya pun dah buat panjanglah tulisan saya dalam buku tu. Satu segmen undang-undang. Ni yang kita cerita apa fakta kes, apa bendanya. Ni Sarawak, ni dia dah pakai 400 tahun. Ini dia nak pakai peribadi. Ini tujuan untuk dia belajar. Ini circulation untuk sama-sama dia, bukan dia nak bagi kat orang Islam, sebab kalau dia bagi kat orang Islam maka dia akan didakwa kerana itu ada enactment pengembangan dan kawalan agama selain Islam. Okey, itu aspek undang-undang. Dengar betul-betul ni. Ya, jangan tutup minda anda dan hati anda khususnya dalam memahami apa itu isu ini sebenarnya. Satu segmen lagi, Zack, yang saya buat tu ialah segmen berdebat dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surah An-Nahl. Allah kata, serulah mereka ke jalan yang hikmah, dan kalau perlu berdebat, maka berdebatlah kamu dengan cara yang hikmah.
Di situ satu segmen apa? Ini segmen perdebatan teologi. Masuk perdebatan teologi itu tidak semestinya dengan nada yang keras, tapi perdebatan dengan hujah ilmiah. Contohnya, kenapa orang Islam kata Allah dengan makna orang Islam ada penafsiran Allah yang dia faham. Kamu yang kata Allah dalam konteks 3 dalam 1 ke dalam konteks Christianity punya teologi, maka di situlah kita berhujah lah. Dan akhirnya kita kena terima apa? Lakum dinukum waliyadi. Bermakna, kalaulah kita mengambil pendekatan ini, para penonton yang saya hormati sekalian, bukankah itu lebih harmonis? Ya. Kita menghormati rule of law. Ya. Pada waktu yang sama kita berdakwah. Ya. Waktu itu kita nak debat. Allah kita begini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ya? Wala taqul thalithatun intahu huwa khairul lakum. Jangan kamu berkata 3 Tuhan itu. Berhentilah. Itu lebih baik daripada kamu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah kita ni duduk bincang. Jangan sembah selain daripada Allah. Maknanya, saya bila cakap begitu, saya tak bimbang. Saya bimbang. Tapi kebimbangan saya itu mendekati. Bukan kebimbangan yang menjauhkan lagi. Sebab itu orang-orang yang bercakap tak ada apa asas ni, bagi saya, mereka ni orang-orang yang menunggang agama untuk kepentingan politik. Betul. Bukan untuk berdakwah dan bukan untuk melihat mulia dan rahmatnya Islam itu yang mencakupi keperluan kemanusiaan, termasuk hidup dalam aman damai bersama dengan agama-agama lain. Ya. Yang sebenarnya isu ini di spin oleh puak-puak atau penganut parti berkenaan. Dia spin seolah apa? Seolah ini kita dah tarik balik, kerajaan membuat keputusan untuk tarik balik rayuan terhadap keputusan mahkamah yang membenarkan penggunaan kalimah Allah. Yang sebenarnya tidak ada pun keputusan mahkamah membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam kes Jill Island. Betul. Itu faktanya. Tetapi dia spin. Dia spin itu, spin begini dan sebagainya. Baik doktor, kebetulan pula pada hari yang sama, dalam keadaan yang sangat panas ini, ada pula berlaku satu insiden di mana ia berlaku di Pulau Pinang. Isu azan di Pulau Pinang yang ada satu orang di dalam TikTok dia buat naik satu video yang mana seolah menggambarkan bahawa surau berkenaan yang terletak di dalam negeri Pulau Pinang itu tidak membenarkan azan. Dan akhirnya kita dah tahu dah jawapan dia. Kat mana puncanya dan apa polemik dan sebenarnya apakah fakta-fakta kesnya. Jadi pada pandangan doktor, apa nak jadi sebenarnya pada hari ini? Itulah saya kata, Zack. Banyak daripada isu yang kita hadapi hari ini lebih kepada satu eksploitasi kepada satu insiden yang cuba membawa naratif yang sempit. Satu insiden membawa naratif yang sempit menyatakan Islam itu terancam. Kalimah Allah, Islam terancam. Sedangkan kita dah jelaskan. Betul. Dan isu je pun bukan pasal boleh guna kalimah Allah. Isunya ialah penerbitan yang bercanggah dengan akta keliling itu. Dia nak jawapan tu saja. Betul. Lepas tu dia balik rumah, dia dapat balik CD dia ke apa benda ke. Lepas tu dia nak duduk bilik, dia nak belajar, baca. Di situ ada Allah ke tak ada ke. Tu dia belajarlah. Tapi bukanlah dia pergi sebar-sebar. Ni aku dah dapat ni, aku dah menang ni. Boleh, sila. Kamu boleh guna. Kamu boleh sebar. No. Jadi jaga-jaga kamu ni yang mengatakan dengan itu kita boleh menyebarkan. Orang bukan Islam boleh menyebarkan Allah itu dan dia boleh pakai. Anda berdosa. Anda berdosa, anda bertanggungjawab kepada pembohongan ini kerana tidak ada pun macam Zaid kata fakta kes yang menyatakan perkara itu. Kamu yang katakan, kamu yang menimbulkan polemik, kamu yang menimbulkan kebimbangan yang tidak berasas, kamu yang menyebabkan hubungan antara kaum dalam negara ini terjejas. Betul. Baik. Cuma soal bab azan tadi. Ya. Jadi